Yang ni okey, Cikgu Azilah masuk ni. Ramai tak? Setakat ni ada berapa orang ni? 5. Hamizan, Siti Maira, Auni. Dia masuk. Dia tengah masuk sekejap. Dia tak nak kejap. Sekejap macam mana ni? Okey, boleh saya mulakan Okey, sekejap. Okey, Akid. Okey, saya mulakan Bergema suara saya? Tak. Okey, tak. Okey, hari ni kita sebenarnya nak buat ulang kaji sikit. Okey, saya harap sebelum kita mula kelas ni, kamu ada kejap. Edaran kertas yang Cikgu Fadilah sediakan. Ada kertas tu, kertas percubaan set PPD Johor tu, Kelantan, Putrajaya dengan Pulau Pinang. Sebab akhir kamu tak ada? Hamizan tak ada Nak ambil kat mana benda tu? Oh tak apa, itu masa awal-awal cuti hari tu ada ambil. Saya tak ambil. Okey, tak apa. Kalau tak ada pun tak apa. Ada dekat dalam laptop saya ni lah. Semua nampak tajuk ni kan? Kebarangkalian dan kecurunan dan luas di bawah graf lah. Okey, sebelum kita mulakan kelas, saya nak kamu isi kehadiran tadi. Dan sebenarnya kita punya pengajaran ni disiarkan secara langsung dalam YouTube lah. So mana-mana kawan-kawan tingkatan 5 yang tak terlibat tu dapat tengok dalam YouTube. Saya bagi link dalam channel saya. Okey. Sebenarnya YouTube tu saya cuma nak testing lah. Jadi tak jadi, akan datang kita boleh kembangkan lagi lah. Okey, saya teruskan. Okey, hari ni kita nak pergi pada tajuk ni. Okey. Ada yang masuk lagi tak? Tak ada Okey. Mula-mula kita nak bincang tajuk kebarangkalian 2. Hamizan, okey Hamizan? Hamizan? Okey. Okey, Nasrullah tak datang ni, Nasrullah. Nasrullah tak tahu mana pergi Tak tahu, kawan baik Okey. So, hari ni kita nak pergi kepada tajuk kebarangkalian 2. Saya rasa kamu dah tahu dah Okey. Ini soalan ni saya ambil contoh lah. Contoh yang berkaitan dengan tajuk kebarangkalian 2 lah. So, kat sini dia kata, okey, ada nombor 2, ada nombor 3, ada nombor 4, 5 dan 6. 2 kepingkat dikeluarkan secara rawak satu persatu tanpa dikembalikan. Okey. So, tanpa dikembalikan. Apa maksud tanpa dikembalikan? Maksudnya dia ambil 2 kepingkat. Kalau dia ambil kad nombor 2, kad nombor 2 tu tak diletak balik lah. So dia ambil nombor yang lain selain daripada nombor 2, maksudnya dia ambil nombor 3 ke, 4 ke, 5 dan 6. Maksudnya kemungkinan nombor yang sama tak akan ada lah.
Dulu kita dah bincang ni, cuma kamu tak berapa ingat. Sekejap ada yang masuk. Saya terpaksa beralih ke tepi sebab ada yang masuk tak guna akaun MOE tu. So saya kena benarkan dia masuk lah. So kadang-kadang pergerakan saya tu agak kelang kabut sikit. Okey. So langkah pertama sebelum kita nak jawab soalan-soalan ni, kita kena senaraikan dia punya ruang sampel. Ruang sampel kita nak selesaikan, satu kita guna kaedah gambar rajah pokok. Dua, kita guna kaedah jadual. So kaedah jadual, kita buat kaedah jadual macam ni lah. Tak apa, kemas lah Saya patut buat jadual dulu ni. Okay, so kalau saya teruskan tanpa buat jadual, tapi kamu boleh bayangkanlah jadual ni. Okay. So, untuk uji kaji yang pertama, mungkin didapat nombor 2. Mungkin didapat nombor 3. Mungkin didapat nombor 4. Mungkin didapat nombor 5 dan mungkin didapat nombor 6. Ini pun samalah ni, uji kaji yang kedua sebab kad dia sama. 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya ada satu jadual kat sini. Jadual, saya buat jadual sikit lah. Tak apa-apa, kemal lah jadual saya. So memang saya tak boleh buat jadual ni. Okay, patut saya buat jadual tadi. Okay, tak apa. Saya padam. Okay. So bila kita buat dalam jadual ni, okay, sebenarnya kita untuk nombor yang sama, contohnya 2-2 ni tak boleh ada lah. Ni tak boleh ada, 3-3 tak boleh ada, 4-4 tak boleh ada, 5-5 tak boleh ada, 6-6 tak boleh ada, sebab dikata kat sini tanpa dikembalikan. Maksudnya kalau lagi letak nombor 2 tak boleh ada lah. Okey. So kalau kita lengkapkan jadual ni, sebenarnya kita akan dapat, okey, ini uji kaji 1, yang bawah ni uji kaji 2. So kita akan dapat kad ini 3, 2. Seterusnya berapa? Akid ada akid lagi. 4, 2. Okey, 5, 2. Akid ada akid? Akid senyum tu ada lah tu. Okey, uji kaji yang berikutnya 6. Dia biar kan saya waktu dia pergi mana-mana. Apa dia Hamizan? Dia Tak dengar. Cakap je, saya tak dengar. Okey. dia ni. Ini kita dah bincang dalam kelas kan. Tak apa, saya teruskan lah. Okey. So untuk yang seterusnya berapa ni? Hamizan ke Akid berapa sebut? 2-3. Dah pandai dah ni. 2-3. 2-3 je ke? 2-3. Okey. So yang ni tak boleh ada lah. Ini terus kepada 4, 3, 5, 3 dan seterusnya 6, 3. Budak kelas topas saya ada ke ni? Saya tak nampak pun. Ni bukan budak kelas saya ni, Hamizan ni kan? Hamizan kelas saya. Oh, sorry, Hamizan kelas saya. Kelas topas. Okey. Seterusnya berapa ni Hamizan? Apa dia? 2, 4. Botak ada botak? Mikrofon lah. Nasrullah ada Nasrullah. Apa cikgu ni first time saya masuk kelas Ahmad. 5, 4, 6, 4. Yang warna kuning ni tak ada lah. Sebab nombor yang sama tak dikembalikan, tak wujud lah. Lagi satu Syazwan, ada Syazwan? Syazwan dia begini. Pergi right. Cek nafkah. Cek nafkah, sibuk cek duit. Buat apa? Duit banyak-banyak cakap. Okay. Dia nak kahwin? Nak tahu. Syazwan nanti masuk Syazwan. Okey, terusnya 2, 5, berapa ni? 3, 5. 5, 3, 6, 5. Boleh ni? Ni kita dah bincang dalam kelas kan? Seterusnya 2, 6, 3, 6,
4, 6. Okey, ni sebenarnya 5, 6 ada ni. Saya telah tanda lah ni. 5, 6 yang tak ada 6, 6 lah. So saya ni pangkal lah ni. Pangkal ni menunjukkan dia tak ada sebab nombornya tidak dikembalikan. Okey, boleh ni? Okey, bolehlah tu Okey, sekarang ni bila dia kata dan kat sini, soalan nombor 1 ni. Soalan nombor 1 Okey, nombor genap dan nombor 3. So kalau dan apa simbol dia? Persilangan ke kesatuan? Mana satu? Hamizan? Siapa lagi ada dalam? Persilangan ke dan? Persilangan ke kesatuan? Kalau Mana? dan. Kalau dan dia ni apa ni? Allahu Akbar, lupa. Tak tahu, cakap tak tahu kan. Siapa lagi yang ada Aku lupa lah. Dan ke persilangan? Persilangan. Persilangan, bagus. Siapa lagi yang ada Bagus. Kate, dia tengok Kate. Bagus. Oh, okey. Iman okey Iman? Iman, Umaira. Ni semua ni tutup mic, tutup ni tidur ni. Janganlah tutup mic. Boleh cakap-cakap dengan saya ni. Saya okey, cikgu. Okey, Wajar. bagus. Okey. Kalau dan ni persilangan ke kesatuan ni, Iman? Macam aku hajar ni. Dan adalah persilangan. Okey. So nombor genap. Mana nombor genap kat sini? Kalau saya tanda dengan highlighter kat sini, saya ambil warna, katakan warna hijau. Okey, nombor genap. Mana nombor genap? Asal nombor genap kita tandalah. Ini nombor genap kan? Tak berapa terang. Kejap. Okey. Saya ambil warna lain lah Katakan saya ambil warna biru. Okey. Nombor genap. Ini genap kan? Sebab 2 genap. Okey. 4, 2 genap. Okey, 5, 2 genap. 6, 2 genap. Itu semua adalah nombor genap. Asal nombor genap kamu tandakan. 2, 3 genap. 4, 3 genap sebab 4 genap. 6, 3 genap. Boleh? Okey, seterusnya. Ini saya boleh tanda tak 2, 4 ni? 2, 4 genap sebab 2 dengan 4 genap. 3, 4 genap. 5, 4 genap. 6, 4 pun genap. Asal nombor genap kita letak. Seterusnya 2, 5 genap lah. 3, 5 tak boleh sebab 3, 5 kedua-duanya ganjil. Ini bukan 5, 3 ni, 5, 5 ni. 5. Ni salah ni saya buat ni. Ni patut 4, 5 ni. Rasa tu bisa panggil. Ni saya betulkan balik ni. Tak ada yang betulkan saya macam mana? Ada cikgu yang tak dengar. Oh okey. Ini bukan 5, 5 ni. Ini 4, 5. Saya betulkan sekejap. Saya ambil sekejap. 4, 5 ni saya potong. Oh, mana tak terang. Susah mengajar pakai benda ni kan. So ini saya potong. Saya buat patutnya berapa? 4, 5 lah. Okey, saya pergi kepada yang seterusnya kat sini. Warna hijau tadi. Saya ambil highlighter. Okey. So 4, 5 saya boleh ambil lah sebab ini genap. 6, 5 pun saya boleh ambil sebab dia genap. Okey, 2, 6 boleh sebab genap. 3, 6 boleh sebab genap. 4, 6 boleh sebab genap. 5, 6 pun boleh sebab dia genap. Okey, warna hijau ni saya dah tanda dengan nombor genap. Okey, sekarang ni saya tengok pula saya nak nombor 3 tu. So saya bagi highlighter, katakan warna apa katakan saya ambil warna biru. Okey. So nombor 3, nampak nombor 3? Warna biru. Okey. Mana yang nombor 3 saya tandakan? Okey, ni nombor 3 kan? Nombor 3. Ini tak boleh tanda lah. Yang ada nombor 3 kita tandakan. Ini nombor 3 kan ada? Okey. Ni ada nombor 3 saya tanda. Ini ada nombor 3 saya tanda. Okey. Ini nombor 3 ada. Yang ada nombor 3 saya tandakan. Ini saya tandakan nombor 3. Okey, ada lagi tak?
Okey, nombor 3. Dia 6 Okey. cikgu. Ada. Okey, ada 6 Betul tak? Okey, sekarang ni bila dia kata dan persilangan. Persilangan maksudnya yang ada warna hijau dan yang ada warna biru. Berapa yang bertanda warna hijau dan juga warna biru? 5. 5. Okey, tengok. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Macam mana? Ni 6. Saya dapat 6. 6 lah tu salah kira tak apa. Kita belajar kan? Okey, so berapa tadi jawapannya? 6. Tak terang lah marker dia, lawan dia. Okey. So saya ambil tadi berapa jumlah lurik dia? Yang sama warna tu 6. Okey, berapa jumlah semua ni? Sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, So A ni jawapannya 6/20. Boleh? Boleh. 6/20 kalau saya kecilkan, bahagi 2, saya potong sini, saya dapat 3. Saya potong 20, saya dapat 20 bahagi 2 dapat 10. So untuk A ni jawapannya 3/10. Boleh ni? Boleh. Dah boleh lah tu Kita dah buat ulang kaji hari tu kan? Okey. Untuk B. Okey, saya padamlah kejap. So saya padamkan dulu. Okey. Kalau dia dah terpadam semua pula Okey, tak apa. So kita teruskan untuk yang kedua ni. So bila kita dapat tadi kat sini 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 So sini memang tak ada lah. Sini memang tak ada. Sini memang tak ada. Ni tak ada. Ni tak ada. So ini dapat 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2 So seterusnya ni 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3 lah. Patut saya tak padam tadi, tak apalah. So ini 2, 4, 2, 5, 2, 6 So ini 3, 4, 3, 5, 3, 6 So 4 tak ada. So ini 4 tak ada. So ini 4, 5, 6, 5, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5. Ni 5, 6 ni. Saya potong lah. 6, 5. Ni betul 6, 5. Ini 5, 4. Okey, seterusnya 5, 5 tak ada. Ini ada 4, 5. So 5, 5 tak ada. Ini 6, 5. So 3, 6, 4, 6. So 6, 6. So nombor B ni saya tak perlu buat lah. Sama je lah kan. Okey, bila kita pergi pada yang C ni, kedua-duanya nombor genap. Okey, mana satu nombor genap? Dua-dua nombor genap. So kalau dua-dua nombor genap, ada tak nombor genapnya? Mana yang genap dua-dua? Ini genap kan? Okey, 6, 2 genap. Lagi? 2, 2 genap. 2, 4 genap. Lagi? Mana lagi? 2, 6 genap. 4, 6 genap. 6, 6 genap. Ada lagi tak yang 2, 2 genap? Tak ada Okey. So berapa jumlah yang saya tanda tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? 6. So jumlah sampel tadi berapa? 20. Betul? Betul. So ini untuk C lah. 6/20. So saya rasa senang saja ni. Senang saja. So sebab kita ada 2 topik nak bincang ni. 2 topik nak bincang. So saya terus kepada soalan ni lah.
soalan percubaan. Ada tak soalan set percubaan ni pada kamu? PPD Pasir Gudang, ada tak? Ada kat tangan masing-masing? Humaira? Ada. Ada masing-masing boleh rujuk soalan ni. Ada. Kertas set percubaan yang kamu dapat ni, soalan PPD Pasir Gudang. Boleh? Okey. Dah siap ke belum? Ada yang dah siap? Senyap ni. Okey. Kita nak isi ni, okey, senanglah kita baca soalan, lepas tu biasanya kita nak jawab soalan ni, okey, kita gunakan kaedah jadual ataupun kaedah yang kedua ni menggunakan kaedah gambar rajah pokok. Okey. So gambar pokok ni kita isi contoh BA. So diisilah BA kat sini. Nampak? BB, diisi BB sini. BA, ini BA. BH. So dekat si kolom yang kosong ni kita isi sebagai BH. So soalan nombor 1 ni kalau kamu tengok dia suruh kamu lengkapkan dahulu gambar rajah pokok. Okey, seterusnya ini apa ni? AA tu kita tulis AA. AB, AB, AA. So yang berikutnya apa ni? Ini adalah kolom A, H. Boleh ni? Akid, boleh Akid? Yang bahagian atasnya ada ke saya kena isi ni? Saya tak nampak lah. Ada tak ni? Boleh. Boleh. Yang atas ni lengkap ke Akid? Akid ada tak ni? Kejap, saya ambil soalan kejap. Soalan saya ni, laptop saya ni ada masalah sikit. Kejap Okey. Sekejap Okey. Okey, so dia suruh lengkapkan lah. Kita lengkapkan dulu kan kesudahan peristiwa. Okey, kalau kita tengok soalan yang pertama ni, dia kata, tengok sini. Menggunakan senarai lengkap kesudahan di 10A, so kita dah lengkapkan jadual kat sini kan. Cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad dilabel dengan huruf yang sama. So dalam SPM, kamu kena isi ni. Senaraikan dulu. Apakah kesudahan huruf yang sama lah. Contoh pada buku kamu ataupun pada slide ni kamu boleh nampak. Yang sama yang pertama adalah AA. Kan? Apa lagi yang sama? AA. Lagi? Apa lagi yang sama? B. Habis tu cikgu kalau AA dia ada tiga lah tulis. Tiga lah tulis. Sekarang dia tengok yang sama. Kalau sama, yang sama je lah. Kalau AA tu ada 3, AA tu 3 kali lah ulang. Tulis tiga-tiga lah. Lagi satu A dah 2. Lepas tu kalau kita tengok kat sini BB kan. So BB. Asal sama? BB. Lagi apa lagi yang sama? Kat sini kan. AA. Okey. Apa lagi yang sama sini? Ni kan. AA. Apa lagi yang sama? HH. Ya, HH. So H lah. Buat tanda keli bracket ni lah. Cara menjawab dengan betul. Okey, sekarang ni berapa bilangan yang sama ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bilangan sampel semua ni ada berapa ni? 16. Berapa? 4 darab 4 dapat 16 kan? So 6/16. So ini adalah jawapan untuk yang pertama. Boleh kecilkan tak pecahan ni? Boleh. Kalau kecilkan, saya kecilkan dengan sifir 2. Sifir 2 lah kan.
So saya dapat 6 bahagi 2 dapat 3, 16 bahagi 2 dapat 8. So jawapan muktamad adalah 3/8. Ada lagi yang masuk ke ni? Ada cikgu baru masuk. Mana? Saya tak nampak pun dia pakai akaun MOE ke akaun apa? Kalau akaun MOE saya boleh masukkan dia. Kalau dia tak pakai akaun MOE susah sikit. Tak adalah. Mungkin ada dah masuk kot. Okey. Nadia. Okey, Nadia Oh, Nadia. Okey, selamat datang Nadia. Jangan lupa isi kehadiran Nadia grup saya okey, teruskan. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Tengok soalan yang kedua ni. Kad pertama, okey saya jauhkan sikit lah sebab bergema ni. Okey Okey, kad pertama yang dipilih adalah dengan satu huruf konsonan. Tahu huruf konsonan? Huruf konsonan selain daripada A, E, I, O, U. Kad pertama mesti konsonan. Kad kedua adalah huruf vokal. Okey. So kalau kita tengok yang pertama, okey kita pergi yang kedua, saya salin soalan dulu. Dia nak yang pertama konsonan. Yang kedua dia nak vokal. Dia nak pasangan ni je. Okey. Mana yang konsonan dan vokal? Ada tak? Okey, kalau kotak 1, 2, 3, 4, 5 BA. BA kita boleh isi lah. Sebab B adalah konsonan, A adalah vokal kan. 1, 2, 3, 4, 5 BA. Okey, ni BA nya. Saya pakai colour lain kejap. Okey, saya ambil warna hijau. Okey, BA ni boleh lah. Sebab dia vokal konsonan. Ada lagi tak? Ni BA ni kita boleh isi ni. Kan? Vokal konsonan. Ada lagi? BH tak boleh. Dia nak vokal. Konsonan, sorry. Konsonan vokal, sorry. Ni konsonan vokal, konsonan vokal. Ni konsonan. Okey, ini. Nampak? Konsonan vokal. Ada lagi tak? HA. Ni konsonan vokal. Boleh ni? So kalau kita tulis jawapan sampai kali lain tak apalah kat sini kan. So saya ni BA. Ada yang masuk ke? Siap. Kalau yang masuk tu beritahu kerana saya tak perasan Okey. Okey, saya pakai marker merah tadi. Apa jawapan-jawapan dia? BA lagi. BA, betul? Yang warna hijau tu je saya tulis. HA. Ada lagi? HA. Kan? Ada 4 je kan? So berapa dia punya kebarangkalian? So bilangannya 4. Ruang sampelnya berapa? 16. So jawapannya 1/4. Boleh ni? Boleh. Saya minta nanti tolong lengkapkan modul 1 ni. Hari Jumaat nanti kamu kena hantar ke sekolah tau. Lepas tu kena ambil modul yang kedua. Oh. Tak apa, buat setakat mana yang kamu dapat je. Tak marah pun. Boleh? InsyaAllah boleh. InsyaAllah Okey. Saya teruskan. Saya terus dengan tajuk yang seterusnya. Ini tajuk PPD Pasir Gudang. Okey. Untuk tajuk kebarangkalian juga. Kalau Pulau Pinang. Pulau Pinang ni pun sama jugalah. Tajuk kebarangkalian juga. Kat sini menunjukkan satu kad berlabel dengan huruf dalam kotak P dan juga kotak Q. 2 keping kad dipilih secara awak, 1 kad dari kotak P dan kemudian 1 lagi dari kotak Q. Lengkapkan ruang sampel. So kalau nak lengkapkan ruang sampel tak pasti, kamu boleh guna kaedah jadual. Macam ni kita cakap apa-apa kaedah kan? Kamu boleh guna kaedah jadual, kamu boleh guna kaedah gambar raja pokok. Boleh buat ni agak-agak ni. Lengkapkan ni. Akid, Hamizan boleh? Umaira, siapa lagi?
Apa lagi sebab handphone saya kat sana pula. Boleh buat ni. Kalau tak boleh saya bincang ni. Cikgu soal apa Pulau Pinang. Kamu tengok set soalan Pulau Pinang. Sebab saya ikut tajuk ni. Okey, Buku Pulau surat Pinang. 29. Kita buat tajuk Pulau Pinang. Muka surat berapa tadi, Iman? 29. 29. Yes. Buat tajuk kebarangkalian je hari ni. Boleh? Sebenarnya kamu dah boleh buat ni kalau kamu tengok kan. Okey, saya bantulah ni Kita buat dulu. Okey, yang pertama tadi uji kaji pertama / uji kaji kedua. Saya nak buat kaedah jadual lah. Okey, uji kaji pertama M A T H. Uji kaji kedua 2 0 2 1. Boleh lengkapkan jadual tak? Boleh. Apa yang pertama ni? M 2. 2. Tu dah ada jawapan. Lepas tu M 0. 0. Dia dah isikan. Tak perlu dah salin. Seterusnya M 2. Siapa suruh set sayup tu? Bagus. M2 kan? Yang satu lagi ni apa dia? M1. M1. Ni buatlah M. Ini buatlah 1. Selalu saya buat daripada kiri ke kanan. Atas bawah pun tak ada masalah. Okey, yang kedua agak-agak apa ni? A2. A2. So isilah kat sini. A2. Boleh? Boleh. Seterusnya A 0. 0. Lengkapkan. Kamu boleh lengkapkan lah ni, senang ni. Untuk soalan set Pulau Pinang. Kamu lengkapkan jadual ni. Confirm. Pasti dan pasti. Kamu boleh jawab ruang sampel. Dapat 2 markah. Boleh? Boleh. Okey. So, terus kepada soalan yang berikutnya. Saya pergi soalan berikutnya sini. Bila kamu dah lengkapkan jadual tadi, kan dia punya ruang sampel tadi, dia nak kata ni, berlabel dengan huruf konsonan. So, huruf konsonan huruf apa? Dan pasangannya kosong. Konsonan dekat kes ini huruf M dengan huruf T dengan huruf H. So tengoklah. Pasangan ni M kosong, T kosong, H kosong. Dia nak huruf konsonan M, T dan H dipadankan dengan kosong. So berapa bilangan ni? Kamu kira lah bilangan dia berapa kan? Jumlah semua tadi berapa perkan? Kamu akan dapat jawapan untuk B1. Boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, saya bincang. Kalau boleh, saya skip. Akid boleh, Akid? Hamizan? Tak menyaut dia orang ni. Ada ke tak ada lagi ni? Ke dah keluar? Ada cikgu ada. Ada Akid ada Akid. Ada cikgu. Boleh buat tak ni? Kalau boleh saya skip. Kalau tak boleh saya bincang. Boleh insya-Allah. Jangan malu. Malu bertanya sesat jalan kan? Okey. Saya rasa kamu boleh buat. So saya nak terus kepada set yang berikutnya lah. Set yang berikutnya adalah set Kelantan. Kelantan ni. Iman orang Kelantan kan? Kelantan. Ni set Kelantan ni. Pun cara yang sama. Kalau set Kelantan, muka surat berapa set Kelantan ni? Tengok set Kelantan. Soalan kebarangkalian. Surat 40 cikgu. Muka surat 40. So pun sama juga. Bila kita diminta untuk menyeraikan ruang sampel, guna kaedah jadual. Dia tak cakap apa-apa kaedah kan? So kita boleh guna kaedah jadual lah. Macam kaedah tadi. Kan? Daripada ruang sampel yang ada, tentukan kedua-dua kad berlabel nombor perdana. Apa nombor perdana ni? Nombor perdana. Contoh nombor perdana nombor 2, nombor 3, nombor 5, lagi? Nombor 7, 9 perdana tak?
Bukan. 9 bukan nombor 11, nombor 13 dan seterusnya lah. Dia nak kedua-duanya nombor perdana. Kamu lengkapkan ruang sampel, kamu akan dapat jawapan untuk B1. Okey. Lepas tu yang kedua ni, kuasa 2 sempurna. Apa maksud kuasa 2 sempurna? Kuasa 2 sempurna 1 4. 1 darab 1 4. So 1 darab 1 1. 1 nombor kuasa 2 sempurna. 2 darab 2 4. 4 nombor kuasa 2 sempurna. 3 darab 3 9. 9 kuasa 2 sempurna. So dia nak 1 nombor kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Dan satu lagi kad gandaan 4. Atau lah ni. Bila atau simbol kesatuan. Okey, boleh buat ni? Tak apa. Boleh. Kalau tak dapat, kamu boleh rujuk saya. Personal. Ataupun kalau tak dapat, kamu buat setakat mana yang dapat. Hari Jumaat hantar modul tu. Nanti saya semak, buka sekolah nanti ataupun masa ada kesempatan dalam Telegram, saya betulkan. Saya Telegram secara personal. Boleh ni? Nak saya tunjuk ke nak kamu buat sendiri ni? Kalau nak saya tunjuk ni. Cikgu tunjuklah. Okey, saya tunjuk. Bagus-bagus. Saya teruskan Okey, kalau tunjuk saya tunjuk. Okey, sekejap saya padam. Saya buat, dia bermula pada cerita ni sebelah ni lah. Okey, sekejap. Okey, mula-mula kita kena buat ruang sampel. So, uji kaji pertama daripada kad bekas M. So 4, 9, 2, 5. Uji kaji kedua daripada bekas N. Jadi cakap dalam soalan kan. So uji kaji kedua 7, 8, 3. Daripada sini kita boleh lengkapkan ruang sampel. Kita dapat 4, 7, 9, 7, 2, 7, 5, 7. Seterusnya 4, 8, apa lagi? 9, 8, 2, 8, 5, 8. Sebaiknya kamu buat tanda koma lah ni. Saya tak sempat. Okey, seterusnya 4, 3, ada koma. 9, 3, 2, 3, 5, 3. Ini adalah ruang sampel. Okey, soalan A dia kata, kedua-dua kad berlabel nombor perdana. Okey, saya tanda dengan warna yang berbeza sebab saya nak tunjukkan. Okey, mana yang kat sini nombor perdana? Ini nombor perdana tak? 4 dengan 7. 4 dan 7 bukan nombor perdana. So tak boleh lah. Kan nombor perdana tadi saya cakap berapa? 2, 3, 7, 5, 11. Ini biru biru tak nampak pula. 13. Okey, mana ni? Sekejap. Okey, saya ambil warna purple. Okey. So ini bukan, dua-dua bukan perdana. Okey, 9 bukan. Mana nombor perdana? Yes, ini nombor perdana ni 2 dengan 7. 2 dan 7 nombor perdana. Kedua-dua kad berlabel nombor perdana. So boleh tanda. 5, 7. Yes, 5, 7 kedua-duanya nombor perdana. Okey, 4, 8 nombor perdana tak? Bukan. Okey, 9, 8 bukan. Apa lagi? Yang dua-dua nombor perdana kat sini. 2, 3. Ha? 2, 3. Yes, 2, 3. Lagi? 5, 3. 5, 3. Bagus. So berapa nombor yang saya tanda ni? 4. 4 dah sini kan? Ruang sampel berapa jumlah semua ruang sampel ni? Kalau kamu kira berapa ruang sampel? 12. So jawapan untuk nombor B1 adalah 4/12. Macam tu. So dekat sini kita labelkan, kalau kita kecilkan 4 bahagi 4, 1, 12 bahagi 4, 3.
So jawapan untuk B1 adalah 1/3. Boleh ni? Boleh. Okey. Kita pergi kepada bahagian yang kedua lah ni. So saya padam sekejap lah ni siap pandang tanda right. Okey, kita pergi kepada yang kedua. So yang kedua ni saya pakai yang lain pula. Okey. Kat sini ada atau. Bila atau simbol kesatuan ke simbol persilangan? Satuan. Kesatuan. Maksudnya kat sini ada dua peristiwa. Nombor kuasa 2 sempurna. Mana dekat sini nombor kuasa 2 sempurna? Asal ada nombor kuasa 2 sempurna. So 47 boleh tanda. Sebab 4 merupakan nombor kuasa 2 sempurna. 97 boleh sebab 9 nombor kuasa 2 sempurna. 27 tak boleh. 57 tak boleh. 48 boleh tak? Boleh. Boleh. 48 nombor kuasa 2 sempurna. 98 boleh. 9 kuasa 2 sempurna. 28 tak boleh. 58 tak boleh. 43 Boleh. boleh. 93 Boleh. boleh. So nombor kuasa 2 sempurna yang saya tanda right tu kena tulislah. 4, 7, 9, 7. Lagi 4, 8, 9, 8. Ada koma Seterusnya 4, 3, 9, 3. Kan ini adalah atau. Atau kena buat simbol kesatuan. Okey, saya tanda warna lain pula. Katakan saya buat warna kuning. Okey. Dekat sini dia kata kad berlabel nombor gandaan 4. Apa gandaan 4? Sifir 4. Okey, 47 ada tak nombor sifir 4 kat sini? 47 4 kan? Boleh tanda lah. 97 ada tak sifir 4 kat sini? Tak. Tak ada. 27? Tak. Tak ada. 57 tak ada. Okey, 48 ada sifir 4? 48? Ada. 8? 98 ada 8 sifir 4. 28 ada 8 sifir 4. 58 ada. Yang warna kuning tu. Nampak? Okey. So 43 sifir 4. Ada 4 kat sini. 93 tak ada. 23 tak ada. 53 tak ada. So saya tandakan tulis kat sini yang berwarna kuning. Apa yang warna kuning kat situ? 4. Warna kuning sakit mata saya lah. Saya tukar warna lain lah. Saya ambil warna biru pekat. So kat sini 4, 7. Apa lagi? Yang warna kuning. 4, 8. Lagi? 9, 8. 2, 8. 5, 8. 4, 3. 9, 3. Okey. So jawapan kita ambil semua yang bertanda. Semua yang bertanda Lepas tu yang ada color, 2 color tu dikira sekali lah. Senang cakap macam ni. Yang bertanda ada berapa? Yang bertanda. Senang macam tu. Yang bertanda ada berapa? Tak kisahlah warna purple ke, warna kuning ke, yang bertanda ada berapa? Alamak. Sekejap. Okey, yang bertanda. 8 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ambil yang bertanda. Kesatuan maksudnya ambil semua. So yang bertanda 8. Jumlah semua ada berapa? Ruang sampel? 12. So 8/12 kalau saya kecilkan dengan sifir 4, 8 bahagi 4, 2. 8 bahagi 2, sorry. 8 bahagi 2, 4. 12 bahagi 2, 6. Bahagi lagi 2. 4 bahagi 2, 2. 6 bagi 2, yes. Jawapannya 2/3. Ini jawapan untuk B2. Boleh? Ini soalan untuk percubaan Kelantan. Okey? Ada lagi ke ni? Siapa yang ada lagi tak berubah pun? Nadia, Hamizan, Auni Maisara.
Iman. Hamizan dah tak ada dah? Habis Hamizan ada Hamizan. Akid dah tak ada dah? Akid dah tak ada? Alah, Akid hilang pula. Okey, tak apa. Yang tak ada tak apa, boleh tengok nanti dekat dalam grup. Okey, faham ni? Boleh ikut ni? Senyap je ni. Boleh. Boleh cikgu. Okey, kalau boleh terus kepada set negeri yang seterusnya lah ni. Set Kelantan ni saya sebenarnya dah buat jadual. Tak apalah, saya dah buat tadi kan. Okey, set Putrajaya saya rasa kamu boleh buat ni. Kan? Kad menunjukkan 5 keping kad yang berlabel huruf sugar. Kesemua kad ni dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Suatu kod 2 huruf nak dibentuk menggunakan mana-mana 2 daripada kad ini. 2 kad dipilih secara rawak satu persatu tanpa dikembalikan. Tanpa dikembalikan. Maksudnya kad tu diletak dan tak diambil balik. Senaraikan ruang sampel. Ni nak cuba buat ke kamu buat sendiri ni? Nak buat ke ni? Sugar, S-U-G-A-R. Ini uji kaji pertama. Uji kaji kedua pun huruf yang sama. Sugar. Kan? Bila tanpa dikembalikan bermaksud bila dah letak S, S yang berikutnya tak ada. So yang ini kita boleh lorikkan. Mana? Ni. Lorikkan. Buat pangkal pun tak apa. Sebab huruf ni tak wujud. Sebab letak S, S yang tak ada. Okey, U pun tak ada. Pangkal U. Mana huruf saya ni? Ini pangkal. Huruf G pun tak ada. Huruf A pun tak ada. Huruf R pun tak ada. Yang saya tanda ni sebab apa tahu? Sebab bila S saya ambil, saya tak letak balik. So huruf S memang tak wujud. Begitu juga U tak wujud. G tak wujud. A tak wujud. R tak wujud. So kamu lengkapkan ruang sampel berdasarkan jadual inilah. Boleh ni? Boleh. So bila dah lengkap ruang sampel, baru boleh kamu jawab soalan. Baru kamu boleh jawab soalan. Kad bermula dengan vokal G, vokal dan 2 konsonan. So kamu boleh jawab. Okey? Cuba buat Boleh buat ni? Boleh. Okey. So kalau tak dapat, jangan risau, boleh PM saya. Boleh PM, saya akan bantu. Okey, kita nak pergi kepada bahagian yang kedua ni. Bahagian yang kedua, bahagian kecerunan dan luas di bawah graf. Okey. So kita dah bincang tajuk ni dulu kan, sekadar ulang kaji sahaja. Okey, dia ada 2 jenis graf. Graf yang ini adalah graf jarak melawan masa. Tengok, ini jarak, ini masa. Unitnya kilometer per jam. Okey, kalau soalan kata kat sini nombor 1 ni, tempoh berhenti. Apa maksud tempoh berhenti? Kalau untuk graf jarak melawan masa, ada tak perubahan jarak? Ada. Kalau berhenti maksudnya jarak tidak berubah. Kalau 8 km 8 aja, dia tak berubah lah. Maksudnya dia berhenti. Jarak Okey, tempoh ni bermaksud berapa lama dia berhenti. Daripada 5 ke 12. So, nak kira berapa lama dia berhenti, kena lakukan operasi tolak. 12 tolak 5. So, berapa jawapan? 7. So, jawapannya 7 jam. Kenapa saya kata jam? Sebab unit untuk paksi X, dia guna unit untuk jam. Boleh? Okey, bila dia kata laju, ingat lagi kecerunan. Maksud tersirat untuk graf jarak melawan masa, kalau dia minta kecerunan, maksudnya dia suruh kira laju. Kalau dia
Dia minta kecerunan, maksudnya dia suruh kira laju. Okey. So laju 5 jam pertama. Ini adalah kawasan 5 jam pertama. Ini kecerunan dia. Boleh kira kecerunan tak? Nak kira kecerunan kena tahu koordinat ni. Apa koordinat ni? Tengok paksi X, tengok koordinat X, tengok koordinat Y. So ini koordinat dia 5, 8. Apa koordinat ni? 0, 0. Boleh kira tak kecerunan? Y2. Tahu tak formula kecerunan? Tahu. Senyap dia ni. X2 tolak X1. Pernah nampak tak formula ni? Benar. So ini saya label X1, Y1. Ini saya label X2, Y2. Y2 kat sini 0. Y1 kat sini 8. X2 kat situ 0. X1 adalah 5. Kan? So kecerunan ni kita dapat negatif 8 per negatif 5. Negatif boleh potong. So berapa jawapannya? 8 per 5. Unitnya kilometer per jam. Kilometer per jam. Tak nak tulis unit pun tak apa. Nak tulis pun boleh. Boleh ni? Ni kita dah belajar kan? Dah Okey, saya padam sikit lah ni. Ni laju ni tak apa-apa kemas pula. Okey. So boleh kita terus pada yang seterusnya. Okey, bila yang seterusnya tengok C pula. C dia nak purata laju. Apa formula purata laju? Siapa ingat? Jumlah jarak Purata bagi laju. jumlah masa. Yes, jumlah jarak. Bagus. Siapa tu Tak nak cakap nama pula malu dia. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Itu adalah purata laju. Jumlah jaraknya berapa ni? Daripada 0 ke 8, tak bergerak 8. So jumlah jaraknya sama dengan 8. Jumlah masanya berapa ni? Jumlah masanya selama 12 jam. So 8 per 12. So kalau bahagi sifir 4, 8 bahagi 2, 8 bahagi 4, 2. 12 bahagi 2, 8 bahagi 4, 2. 12 bahagi 4, 3. So jawapannya 2 per 3. Kalau nak buat unit bolehlah. Kilometer per jam. Boleh ni? Ini adalah graf jarak melawan masa. Okey, saya tak nak pergi pada jarak melawan masa ni. Dah terlampau lama. Kita pergi kepada graf yang kedua. Graf laju melawan masa. So ada dua jenis graf yang kamu belajar. Jarak melawan masa, laju melawan masa. Tengok, ini laju melawan masa. Okey. So unitnya kilometer per jam. Ini jam, betul lah. Unitnya adalah teli lah, sepadan. Okey, bila dia kata tempoh laju seragam. Laju seragam maksudnya lajunya mendatar. So tempoh, berapa lama laju seragam ni? Berapa lama ni? So 7 tolak 5. So berapa lama? 2 jam. Boleh? Okey. Maksud laju, belum pula tengok saya ni aduh. Kadar perubahan laju ni maksudnya kecerunan adalah pecutan. Pecutan untuk graf laju melawan masa, maksud tersiratnya adalah kecerunan. Pecutan, tahu pecutan? Kadar perubahan laju terhadap masa. Okey. So bila soalan minta pecutan, kadar perubahan laju pecutan ni 5 jam pertama, ini adalah 5 jam pertama. So pecutan kena kira kecerunan. So ini adalah koordinatnya.
Bila kecerunan, pastikan kamu kira dia punya koordinat. So apa koordinat ini? Titik ni apa koordinat dia? 5, 24. 24. Jangan silap. Koordinat yang kedua, 00. 0, 0. Label lah. Katakan ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Boleh ni? Okey, saya padam sini lah. Mungkin ni mengganggu. Okey, kita pergi yang seterusnya ni. Pen. Okey. So, bila formula ni kita tahu kan? Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Y2 berapa dalam soalan ni? 0. Y1 24. X2 Kosong. 0. X1 5 kan? Saya bawa ke tepi lah, tak muat ni. So kita dapat negatif 24 bahagi negatif 5. So kalau saya potong negatif, saya dapat 24/5. Boleh kekal dalam bentuk pecahan ataupun boleh kekalkan dalam perpuluhan. Kalau nak perpuluhan, kamu tekan kalkulator lah. 24 saya bahagi 5. So 5 darab 4, 20. 4, 0. So 0.8. 40, 4.8 kan? So kamu boleh bagi dalam pecahan. Kamu juga boleh bagi dalam perpuluhan. Kedua-duanya adalah setara. Unit nak tulis pun tak apa, tak tulis pun boleh. Kalau kadar perubahan laju tak ada masa, unitnya adalah kilometer per jam kuasa 2 lah. Kalau tak nak selamat, tak payah tulis. Kalau kamu yakin, kamu tulis. Okey, boleh ni? Meter per jam tak ada kuasa 2 tu cikgu? Salah lah. Kalau kamu buat kilometer, macam ni betul. Ni betul. Ataupun macam ni. Sama maksud ni. Kilometer per jam 2. Kalau kamu buat kilometer per jam, kan? Macam ni, salah. Sebab ini unit bagi pecutan. Ini unit bagi hal laju. Kalau kamu buat unit yang salah, salah jawapan. Walaupun jawapan kamu betul, nombornya betul. Unit salah. So nak selamat, unit tak payah tulis. Okey Okey, kita nak pergi kepada bahagian C. Bahagian C ni adalah purata laju. Okey. Ada yang masuk lagi ke? Tak cikgu, Nampaknya tak ada dah lah. keluar ramai. Ramai dah keluar? Oh, kenapa keluar? Tak suka saya Tak tahu. Ada masalah lah tu agaknya. Okey, tak apa. Okey. Kalau kita pergi kepada yang atas ni, okey. Kita nak kira apa? Purata laju. Apa formula purata laju tadi? Jumlah Jarak bahagi jumlah Yes. masa. Jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak, macam mana kita nak kira jumlah jarak ni? Kalau jarak pula formula kat sini, ingat lagi, jarak maksud tersirat dia untuk Luas graf di bawah laju graf. melawan masa, yes, adalah luas. Ingat lagi luas? Dekat sini bentuk apa ni? Gabungan bentuk apa ni? Ataupun bentuk apa yang kamu nampak ni? Trapezium. Trapezium, yes, trapezium lah. So kamu boleh guna formula trapezium ataupun kamu boleh guna formula gabungan. Sama ada gabungan segitiga tambah segi 4 ataupun kamu tambah luas trapezium. So nak guna formula yang mana? Gabungan ke trapezium? Gabungan. Gabungan. Okey, kalau gabungan, so saya pecahkan kepada dua bahagian. Ini adalah A, ini adalah B. Okey, A tu bentuk segitiga kan? A segitiga. So apa luas segitiga?
1/2 darab tapak darab tinggi. Tapaknya berapa ni? 5, betul. Tingginya berapa? 24. Okey, boleh kira tak luasnya? So kalau kamu tekan kalkulator, ini 12, 5 darab 12 kamu dapat 60. Luas untuk A adalah 60. Okey, luas untuk B. B bentuk apa kelas? B adalah segi 4. Berapa lebar, berapa panjang? Ini berapa ni? 2. Lebarnya 2 kan? Sebab 7 tolak 5, 2. Okey, lebarnya 24. 24 darab 2 berapa ni? 48 kan? So jumlah jarak. Jumlah jarak adalah 60 tambah 48. Ini adalah jumlah jarak. Dapat 108. Unitnya kilometer lah. Kan? Okey. Itu jumlah jarak. Okey, purata laju maksudnya jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jaraknya berapa kita dapat ni? 108. Jumlah masanya berapa sini? 7. Kamu tekanlah kalkulator. 108 bahagi 7. Berapa jawapan? Mana saya punya kalkulator ni? Kejap, kalkulator saya kat bawah. 15.42. Bagus. 15.42. Okey. So 108 bahagi 7. Okey. Kalau kamu dapat perpuluhan macam ni, saya dapat 15.428 kan? So bundarkan dua tempat perpuluhan lah. Dalam SPM dia akan bundarkan jawapan dua tempat perpuluhan. So 428, kalau saya bundarkan saya dapat 43. 4. Kan? Ataupun kalau nak selamat tukar pada pecahan lah. Kalau pecahan pecahan bercampur, kamu dapat 15 3/7. Mana-mana pun boleh. Okey? Ini graf laju melawan masa. Boleh ni? Okey. Kita tengok soalan yang terakhir, bentuk soalan yang terakhir lah. Tadi graf jarak masa, ini laju masa. Okey, ini saya skip aja. Ni. Penyelesaian masalah graf jarak melawan masa. Dalam soalan graf ni ada dua jenis graf, ada dua jenis laluan. Contohnya kalau soalan yang kat depan ni, ini ada melibatkan dua laluan kenderaan. Satu dia kata kenderaan kereta. Nampak tak kereta? Dan yang kedua adalah lori. Nampak ni? Dia kata apa ni? A, B, C, D kereta kan? So ini saya buat warna biru lah. Ni A, B, C, D ni adalah kereta. Saya warna biru. Yang saya tak tanda tu adalah laluan bagi lori. Okey. Bentuk soalan memang macam ni. Dalam percubaan yang kata kamu pun saya tengok sebahagian besarnya set percubaan bentuk macam ni. Okey, dia kata tengok dulu di unitnya. Ini kilometer, jaraknya kilometer, masanya dalam unit jam. Memang tally lah Okey, jika perjalanan bermula pada pukul 8 pagi. So sini start pukul 8 pagi. Saya buat sistem 24 jam ni. Bilakah kereta dan lori bertemu? So bila bertemu maksudnya garisan laluan kereta dan lori tu dia bertemu di mana? Dia bertemu, untuk gambar raja ni, dia bertemu pada titik B kan? Okey. Kat sini menunjuk kepada 4 jam. 4 jam yang berikutnya dia bertemu di titik B. Soalan kata pukul berapa lori dan juga kereta bertemu. Okey, 8 tambah 4 jam. 8 tambah 4 jam pukul berapa agak-agak kelas? 12. 12 kan? 12 pagi ke 12 tengah hari?
Pagi. Ini 8 pagi, 2 tengah hari lah kan. Okey. So ini 12 tengah hari. Kalau kamu nak buat dalam bentuk sistem 12 jam, dia akan jadi 12.00 lah macam tu. Okey. Kalau sistem 24 jam, 1200. Pastikan sistem 24 jam tu kamu hadam lah macam mana nak tulis. Okey. Soalan yang berikutnya dia kata tempoh kereta berhenti. So saya tandakan kereta dengan warna biru. So fokus kepada line warna biru sahaja. Berapa lama kereta berhenti? So 4 ke 9. Maksudnya jam ke-4 sampai jam ke-9. So berapa lama dia berhenti tu? 5 jam. Yes, 5 jam. Dapat 5 sebab 9 tolak 4 kan? So kita tulis kat sini 5 jam. Kalau dia kena tempoh, berapa lama lah. Kalau dia kata pukul berapa, kena bagi pukul berapa. So kena fahamkan soalan. Okey. Bila dia kata laju kereta warna biru bagi 4 jam pertama. Ini adalah 4 jam pertama. Okey. Bila laju, apa maksud tersirat bagi laju? Untuk graf jarak melawan masa, laju maksud tersiratnya adalah Kecerunan. kecerunan. Maksudnya kamu kena kira kecerunan untuk 4 jam pertama ini. Kena kira kecerunan ni. Bila nak kira kecerunan, kena ada koordinat 2 titik. So titik A dan titik B kan. Titik B apa koordinat titik B tu? Tengok X, tengok Y. 4, 34. Boleh? Kalau koordinat A, apa koordinat A? 0, 0. Okey. So formula kecerunan. Ini kita buatlah ni. X1, Y1, X2, Y2. So Y2 tolak Y1. Saya tak payah tulis formula lah. Kamu dah ingat kan? So Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. So kamu dapat negatif 34 bahagi negatif 4. Negatif boleh potong ni. So 34 per 4. So kalau kamu kecilkan kalkulator, terus kecilkan 34 bahagi 4. So dapat berapa? 8.5. Yes, 8.5. Unit tak pasti tak apa. Kalau pasti kamu boleh tulislah unitnya kilometer per jam. Memang tak logik lah ni tapi soalannya begitu, kita bincang soalan lah berdasarkan soalan. Okey. Soalan D dia kata laju lori 5 jam terakhir. So lori kita tengok pada garis yang saya tak tanda lah. 5 jam terakhir kawasan sini saya ambil marker lain. Katakan saya ambil warna hijau. So ini adalah warna biru Sekejap. Saya ambil warna purple. Okey. So sini 5 jam terakhir. Kan 49 tolak 4 kan 5. So 5 jam terakhir bila laju kecerunan. Ni kecerunan ni. Saya hilangkan sekejap. Okey. Okey. So kat sini kalau kita tengok ni kecerunan, so bila kecerunan kena tengok koordinat titik kan. So D kat sini. Apa koordinat B? Tengok X, tengok Y. 4, 34. Titik F, apa koordinat titik F? 9. 9, 0. Betul? 90 lah kan? Ini X dia 9, Y dia 0. Okey. Okey, so macam mana kita nak kira formula kecerunan? Macam biasalah Y2 tolak Y1. Ini Y2 katakan. X1. Tengok anak saya kacau tu. Kejap lagi ada kelas ni. Okey. Y2 tolak Y1. X2
tolak X1. Y2 berapa? Kosong. Kosong kan. Y1 34. 34. X2 9. 9. X1 4. 4. So kita dapat negatif 34. 9 tolak 4 dapat 5. Kan? Kalau tekan kalkulator negatif 34 bagi 5. 34 bagi 5 ni. 6.8. Negatif. Kilometer per jam. Negatif ni menunjukkan apa ni? Dia menunjukkan Yang arah pertukaran. yang berlawanan daripada kereta. Biarkan dalam bentuk negatif lah. 6.8. Kalau kamu nak tulis 6.8 kilometer per jam. Arah yang berlawanan dari kereta. Macam tu lah. Dengan kereta. Buatkan bahasa Inggeris lah. Itu maksud tanda negatif. Okey. Untuk E dan F saya pilih satu je. Nak pilih yang mana? E ke F? Katakan saya ambil E lah. E. Okey, saya buat kat atas sini E. Sini E Okey, purata laju keseluruhan bagi lori. So, maksudnya jumlah jarak bagi jumlah masa untuk lori. Lori yang saya tak tanda. Lori berapa jarak dia? Jumlah jarak dia kat sini? 72. Jumlah jarak lori 72. Jumlah masa lori adalah 9. 72 bagi 9 berapa? 8. So 8. Kalau kamu tak pasti unit, jangan tulis unit. Kamu buat saja 8. Okey. Untuk F. Okey, saya tukar warna lain lah Nanti kamu keliru pula ni. Hijau. Okey, F. F jumlah jarak bagi kereta berapa? Dia pergi berapa kilometer? 34. Yang ini dia tak bergerak. Dia patah balik berapa kilometer? Juga 34. So jumlah jarak untuk kereta 34 tambah 34. So jumlah jaraknya adalah 68. Faham ni? Kenapa dapat 68? Dia pergi 64, dia balik 60. Dia pergi 34, dia balik 34. So jawapannya 68. Okey, so jumlah jaraknya kat sini adalah 68. Jumlah masanya berapa? 13. So 68 bahagi 13. 5.23. Yes. 5.23. Ini sebenarnya tak munasabah lah dia punya ni. Tapi kita jawab berdasarkan soalan. Okey, so ini adalah penyelesaian masalah bagi graf jarak melawan masa. Boleh ikut ni? Boleh ni? Boleh So cikgu. kenapa jarak Ya. pergi dan masa dia sama? Tak dengar siapa tu? Boleh Ya. cikgu. Ulang balik. Kenapa jarak pergi daripada A ke B dengan C ke D sama? Sama. Okey, kalau kamu tengok jadual, sekejap saya tunjuk Kalau kamu tengok jadual sini, warna merah. Okey. Kan A ke B, kalau kamu tengok jadual ni kan. Ni berapa jarak dia begini? 34 betul? Kan? Okey, daripada C ke D ni, dia patah balik. Berapa jaraknya ni? Oh, 34. 34 juga. Sebab tu 34 jarak pertama, 34 jarak kedua. Yang mendatang ni kita tak kira lah, tak ada perubahan jarak. So itu kita abaikan saja. Ataupun tambah kosong pun tak ada makna apa kan? Boleh? Boleh. Okey.
Kita pergi kepada penyelesaian masalah untuk graf jarak masa yang kedua. Okey. Pun sama juga. Graf jarak masa juga. Bukan jarak masa, sorry. Ini sebenarnya laju masa ni, sebotong. Laju masa, typo sorry. Pun boleh jadi juga ni. Dua garis kat sini. Garis pertama, garis yang kedua berbeza lah. Nama kucing sapu tu Okey, A, B, C, D. A, B, C, D ni van. Saya tanda warna merah lah. A, B, C, D. A, B, C, D A, B. Oh, salah tanda. Sekejap. Okey, A, B, C, D, van. A sini, B sini, C sini, D sini. Yang saya tanda warna merah ni adalah warna van. Yang saya tak tanda tu adalah warna bus. Supaya kamu nampak. Okey. Bila graf kat sini tadi laju. Laju melawan masa dengan jarak melawan masa berbeza So maksud kecerunan, maksud luas juga berbeza. Okey, soalan. Tempoh laju seragam bagi bas. Mana bas? Bas yang tak berwarna lah. Okey, saya ambil warna lain kejap. Nanti kamu keliru pula ni. Okey, sini. Kan yang bas ni warna hitam. Ni. Yang laju seragam bagi bas ni. Berapa lama dia laju seragam ni? Tengok sini. Berapa lama tu? 2 jam. Macam mana dapat 2 jam? 9 tolak 7 kan? So kat sini buat 2 je lah. Kalau nak kamu yakin, kamu buat 2 jam. Kalau kamu tak yakin, kamu buat 2 je. Okey. Yang kedua, van pula. Tempoh laju seragam bagi van. Van yang warna merah kan? Ni. Berapa lama dia berlaju seragam ni? 6. Macam mana dapat 6? 7 tolak 1. Yes, dapat 6 jam. Boleh? Boleh. Okey. Okey, untuk C ni, kadar perubahan laju ni maksudnya pecutan. Pecutan. Kalau pecutan, apa maksud tersirat dia? Untuk graf laju melawan masa, pecutan adalah kecerunan. Apa formula kecerunan? Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Boleh ni? Okey. Bas yang saya tak tanda, betul? Bas yang saya tak tanda. Mana 1 jam yang pertama? Sekejap, saya padam kejap. Saya padam. Okey. Saya pergi kepada 1 jam pertama yang inilah yang tak bertanda ni bas bas ini. Ini adalah 1 jam yang pertama kecerunan. So tengok koordinat E dan koordinat B. Koordinat B apa koordinat B? Tengok X, tengok Y. X dia berapa, Y dia berapa? 148. 148. Okey, manakala koordinat titik E 076. yes, bagus. Iman ke tu? Tak, saya. Humaira? Yep. Okey. So gunakan formula ni untuk dapatkan kecerunan. Okey. Ya Allah, sekejap. Tak sabar betul anak-anak ni. X1, Y1, X2, Y2. So guna formula kecerunan kan? Y2 76, Y1 48, X2 adalah 0, X1 adalah 1. Okey. 76 tolak 48. 28. Berapa? 28. Ini dapat negatif 1. 28 bagi negatif 1 dapat negatif 28 lah. Biarkan jawapan dalam negatif saja. Dan kalau kamu tak pasti unit, jangan tulis apa-apa. Biarkan dalam unit, dalam nombor saja negatif 28. Boleh? Boleh.
Okey. Boleh. Yang D ni saya skip lah. Sama juga Saya nak pergi kepada E. Ini adalah bas. Okey, saya ambil EF. Okey. Purata laju bagi keseluruhan bagi van lah. So purata laju adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Apa maksud tersirat bagi jarak kat sini? Untuk graf ni. Jarak bermaksud Luas di bawah graf. yes, luasnya. Dah bagus dah nampak. So, kita kena kira bagi van lah. Van warna merah kan? So, saya tengok warna merah. Ni warna merah ni. Warna merah ni bentuk apa ni? Kamu nak pecahkan ke? Kamu nak kekalkan? Pecahkan. Pecahkan. Ini A. Pecahkan. Ini B. Ini C. Kita kira luas lah kan? Okey, kita tengok ni saya padam lah jumlah jarak ni, kamu faham kot So saya padam dulu formula jumlah jarak tu. A tu bentuk segitiga kan? So kalau bentuk segitiga, so A. Segitiga 1/2. Darab tapak. Tapak adalah 1. Tinggi adalah 48. Kalau kamu kira luasnya 48 bahagi 2, kamu dapat 24. Kalau tak pasti unit, jangan tulis apa-apa. Okey, B bentuk segi 4. Betul? Betul. Okey. Ini berapa jarak ni? 1 ke 7. Panjang tak lebar kan? 7 tolak 1 dapat 6. Darab dengan 48. So kalau darabkan 6 288. darab 248. yes 288. Okey, yang C ni adalah bentuk segi 3. So formula segi 3 lah. 1/2. Berapa jarak ni? 2. 2. Macam mana dapat 2? 9/7. Yes, nak pandai So tingginya adalah 48. So ini potong 2 ni, kamu akan dapat nilainya 48. 48 juga. Yes. So totalkan jumlah jarak ni. 24 tambah 288 tambah 48. 360. 360. Bagus. Okey. So tadi purata laju jumlah jarak bagi jumlah masa kan? Jumlah jarak adalah 360. Jumlah masa berapa? Ni jumlah masa ni. 9. Bagus. 360 bahagi 9. 40. Yes. 40 lah. Unitnya kalau kamu nak tahu, tengok kilometer per jam kat sini kan? Ada? Kan? Ni. Kilometer per jam. Kilometer per jam. Kalau tak pasti, jangan tulis unit. Okey? Okey, setakat ini ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu, saya faham. Bagus. Kawan-kawan lain kenapa tak datang ya? Saya berhempap pulas ni. Semua dah keluar. Hamizan Dah keluar? Dah lama dah cikgu. Siapa yang keluar? Hamizan. Hamizan dah keluar? Ya. Kenapa dia keluar? Tak tahu cikgu. Yang lain-lain mana macam budak kelas-kelas kamu yang dalam grup saya ni? Grup kita ni? Diorang tak ada internet kot. Oh, dia tak ada internet. Okey, tak Malam apalah. nak dah cikgu sebab malam. Oh, kalau pagi tak ada pula. Pagi hari tu 2 orang aja tau. Nabil dengan Saya Acap. on tau. Saya on tau. Cikgu je tak perasan. Oh, kamu on. Sebab Cikgu, 2 kali saya sebelum pun on Jumaat. tau, cikgu tak perasan. Oh, So, ya saya ke? dengan Mat. Oh, hari ni Nabil dengan Acap pula tak ada. Selalu Nabil dengan Acap ada. Tak apalah. Agaknya dia dah ikut kelas pagi tadi kot. Okey. Kehadiran dah isi kehadiran? Dah. Okey. Dah. So sekarang ni kalau kita pergi pada soalan set-set yang kamu dapat tu. Ni contoh 4 set soalan percubaan. Yang pertama PPD Pasir Gudang. Ada tak soalan ni? Muka surat Ada. berapa ni? Muka surat 19, betul?
Betul, betul, betul. Muka surat 19. Sama tak macam bentuk soalan yang saya kurang tadi? Sama kan? Penyelesaian masalah yang melibatkan soalan ni lah, soalan 2 garis tadi. So dalam exam kalau nampak pun soalan ni, pastikan kamu highlightkan lah soalan yang nak membezakan mana satu zarah A, mana satu zarah B lah. Okey. So kita baca soalan dulu. Kita baca soalan. Ada yang dah siap? Dah. Ada yang dah siap? Okey. Sekarang ni kat sini ada 2 zarah. So graf PQRS adalah zarah A. So PQ saya ambil ini P, ini Q, ini R, ini S. Okey. Yang ini saya buat A lah. Graf yang satu lagi tu saya biarkan sebab saya nak labelkan dia sebagai zarah B. Yang B ni saya ataupun saya pakai warna merah lah sebab rapat sangat ni. Okey. Yang ni saya buat warna B. Ni B warna merah. A warna biru. Okey. Dia kata kedua-dua zarah bermula dari titik yang sama, melalui laluan yang sama. Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah A bergerak dengan laju seragam. Okey, yang seragam tadi warna biru kan? Ini seragam. Tempoh masa laju seragam. Berapa lama dia bergerak dalam laju seragam ni? Tengok masanya. 12. Berapa lama ni? 12. Macam mana dapat 12? 20 tolak 8. Yes, kamu boleh buat jalan kerja lah kan? 20 tolak 8 sama dengan 12. Unit tengok sini, unit apa tu? Saat. So saat. Boleh? Boleh. Okey. Untuk kadar perubahan laju ni, ini maksudnya pecutan. Apa maksud pecutan? Sekejap lah. Sekejap. Apa maksud pecutan? Pecutan Kecerunan. adalah kecerunan. Kecerunan. Oh, kita dah habis masa pukul 10. Okey, kecerunan maksudnya kena dapatkan koordinat titik. Titik A lah. Titik A. Kecerunan bagi 8 saat pertama lah. Yang A. Zarah A warna biru kan? Okey. So kamu boleh ambil mana-mana titik sebenarnya. Saya ambil titik sini dan titik S. Mana-mana titik pun kecerunannya adalah sama. Kamu ambil pada S ke, pada 8 ke, sama saja. Okey. So kalau kita buat kat sini, kita ambil dia punya koordinat titik, kita akan dapat koordinat sini 0, 0. Koordinat yang ke sini ada berapa ni? Zarah A 8 saat pertama 8 pertama sini, sorry. Yang A yang mana satu ni? Zarah A. A adalah PQRS. APQRS. Oh, PQRS yang warna bukan warna merah, warna biru. Saya salah tanda ni. Warna biru. Warna biru lah. PQR warna biru. Okey. So PQR bukan A kat sini Q. Tengok pada koordinat Q. Q koordinat saya padam sekejap 8, 12. Ya. Saya silap, sorry. Tengok pada biru tu kan saya tanda tadi. So kat sini koordinatnya adalah 8, 12. So kiralah formula koordinat dia. Kan M sama dengan berapa? 12 tolak 0, 8 tolak 0 kan? So dapat 12 per 8. So 12 bagi 8 berapa kalau kau tekan kalkulator? 1.5. Ya, 1.5. So kamu dapat 1.5. Tengok minit ni. Unit dia bagi kat sini. Tu adalah meter per saat. Macam ni pun boleh. Unit MS yang atas tu pun boleh. Kedua-duanya adalah sama. Sekejap, sikit lagi. Okey. Boleh ni? Okey, so saya ada soalan C tak? Oh, soalan C last. Okey, soalan C ni
Dia minta hitung nilai V jika beza jarak yang dilalui oleh zarah A dan zarah B adalah 96. So jarak maksud tersirat dia apa? Luas di bawah graf. Luas. Okey. Luas yang pertama tadi PQRS ni adalah A kan? PQRS ni adalah zarah bagi A. So kena kira dulu lah jarak bagi A ni. Betul tak? Saya tengok sekejap. Kata salah pula saya ni. PQ, okey. Betul lah ni. Okey. So jarak untuk A ni kalau kamu tengok ni, ini bentuk A yang pertama. Ini B dan ini adalah C. A adalah segitiga. Okey, segitiga ni zarah A. Zarah A. Kejap, sikit lagi. So kalau zarah A kat sini 1/2 darab dengan tapak. Tapak adalah 8. Tinggi adalah 12. Sekejap lah bang. So kat sini kalau kamu potong sini. Kamu dapat 48. Sekejap. Sorry ada gangguan. Aduh, hayo. Okey. Ni kita habis soalan last kan. Nanti kamu cuba buat Okey, untuk B kat sini. B bentuk segi 4 kan? So apa formula dia? Panjang darab lebar. So ini berapa dia punya jarak ni? 20 tolak 8 adalah 12. Darab dengan ini tingginya adalah 12. So kamu dapat 144. Okey, untuk C apa bentuknya? C adalah suatu trapezium kan? So kalau trapezium 1/2 ini adalah pasangan garis selari ni. So sini 12 tambah yang ini adalah V. Memang dalam sebutan V. So ini jaraknya berapa ni? 32 tolak 12. Kamu dapat 12. So kalau kamu selesaikan ni betul tak 12 ni? 32 tolak 12 32 tolak 20. 32 tolak 20. Okey, 12 lah, betul lah. Okey. So kalau ini kamu selesaikan ni, kamu boleh potong ni. Potong 6. So kamu dapat 6 kurungan 12 tambah V. So kalau kamu kembang 6 dan 12, 72 tambah 6V. So ini adalah zarah A lah. Kamu totalkan, kamu akan dapat. Kalau kamu totalkan, kamu akan dapat 48 tambah 144 tambah 72 tambah 6V. Ini jumlah jarak untuk zarah A. So 48 tambah 144 tambah 72. So kamu dapat 264. 264 tambah 6V. Okey. Untuk zarah B, ini zarah B pula. Zarah B merupakan satu segi 3 kan? Kalau saya ambil garis biru ni. Sekejap saya ambil warna ni. Nampak tak ni? Segitiga kan? So bila segitiga, formula segitiga lah. 1/2. Darab tapaknya adalah 32. Tingginya adalah V. So 1/2 darab 32. Kamu dapat 16. 16V. Dia kata beza ni. Beza adalah 96. Maksudnya 264 tambah 6V
tolak 16V. Sama dengan berapa kalau beza? 96. Boleh ni? So kita nak dapatkan V, kita kena jadikan V sebagai perkara rumus. Okey. So 6V tolak 16V, kamu dapat negatif 10V. 96 tolak 264. 96 tolak 264, kamu dapat berapa? Negatif 10V. Negatif 168. Negatif 168. Kalau saya jadikan V sebagai perkara rumus, negatif 168 bahagi negatif 10. So, ni dah boleh potong kan? So, bahagi dengan 10, kamu dapat 16/8. Munasabah tak kalau V ni 16/8? Munasabah kot. Munasabah so jawapannya adalah 16/8. 16.8. So saya harap kamu boleh teruskan untuk soalan yang berikutnya ni. Ada soalan Pulau Pinang pun bentuknya sama, ada dua laluan. Kamu boleh cuba untuk soalan Kelantan pun ada dua laluan, nampak? Pattern yang sama. Dan yang akhirnya adalah ni soalan senang lah ni, soalan Putrajaya. So cuba buat dulu, tak apa, cuba buat. Kalau ada yang tak kena ni, kamu boleh rujuk saya lah. Okey? Ada apa-apa soalan? Boleh ni? Boleh. Okey, tak apa. Cuba dulu buat. Boleh, cikgu. Kalau tak dapat, kamu boleh rujuk saya. Okey? So saya rasa setakat itu saja. Terima kasihlah pada siapa yang datang hari ni kan. Yang join kita punya kelas ni. Okey? So nanti cikgu. bahan-bahan ni sudah Terima mau dapat. kasih. Ya. Terima kasih cikgu. Sama Terima kasih cikgu. saya harap kamu teruskan belajar lah waktu PKP ni. Jangan tak datang pula Okey? Okey. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.